Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, tumpuan harus diberikan kepada cabaran semasa yang mendesak dalam menggerakkan strategic partnership antara ASEAN dan EU. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-EU. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-EU yang berlangsung di bangunan Eropah Brussels, Kingdom of Belgium. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke sidang kemuncak komemoratif tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Eustace Lipsius Europa Building dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Charles Michel, President of the European Council, dan Puan Yang Terutama Ursula Gertrude von der Leyen, President of the European Commission. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN dan EU menghadiri majlis pembukaan rasmi yang dimulakan dengan ucapan-ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Charles Michel, President of the European Council, dan Tuan Yang Terutama Samdech Aka Mohasena Pade Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kemboja, selaku pengerusi-pengerusi bersama sidang kemuncak komemoratif ASEAN-EU. Ini diikuti dengan ucapan-ucapan pembukaan daripada Puan Yang Terutama Ursula Gertrude von der Leyen, President of the European Commission, Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku negara penyelaras ASEAN-EU, Tuan Yang Terutama Peter Fiala, Perdana Menteri Republik Czech, selaku EU Council Presidency, dan Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2023. Selepas majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyertai para pemimpin ASEAN dan EU yang lainnya bagi sesi bergambar ramai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama para pemimpin ASEAN dan EU seterusnya menghadiri sesi plenari dengan perbincangan tertumpu kepada hala 7 hubungan dialog ASEAN-EU serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa sesi tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengetengahkan bahawa tahun ini ASEAN dan EU meraihkan 45 tahun hubungan dialog dan sebagai pertubuhan-pertubuhan serantau yang berjaya adalah rakan kongsi semula jadi untuk menggalakkan integrasi, keamanan dan keselamatan serantau. Dalam menggerakkan strategic partnership antara ASEAN dan EU ke hadapan, Baginda bertitah bahawa tumpuan juga harus diberikan kepada cabaran semasa yang mendesak, iaitu perubahan iklim, kehilangan biodiversiti dan kemusnahan hutan yang menyumbang kepada corak cuaca ekstrim yang berterusan, kehilangan air yang selamat untuk diminum, pencemaran udara dan kemerosotan alam sekitar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah ASEAN dan EU perlu melaksanakan peralihan hijau untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan yang lebih mampan, dan oleh itu Baginda mengalu-alukan kerjasama melalui program inisiatif hijau di Asia Tenggara dan berharap dapat bekerjasama dengan EU melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN yang akan ditubuhkan di negara Brunei Darussalam.
Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menggariskan kepentingan untuk mengubah sistem makanan dunia bagi mengelakkan pembaziran dan kerugian makanan. Bagi tujuan itu, baginda mengetengahkan faedah untuk bekerjasama dalam bidang tersebut memandangkan pengalaman EU dalam transformasi digital serta kemajuannya dalam revolusi perindustrian keempat seperti pembangunan dan penggunaan pendekatan inovatif dalam pengeluaran pertanian, sistem pengedaran dan penyimpanan yang cekap. Pada penghujung sidang kemuncak, Joint Leader Statement of the ASEAN-EU Commemorative Summit diluluskan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Brussels, Kingdom of Belgium selepas menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-EU. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sejak penubuhannya 45 tahun yang lalu, hubungan ASEAN dan EU telah merangkumi pelbagai bidang seperti keselamatan, pertahanan, ekonomi, sains dan teknologi serta pembangunan mampan. Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura serta rombongan hari ini mengadakan lawatan kerja ke Taman Negara Ulu Temburong dan Baramundi Asia Brunei Sdn Bhd di Kampung Serasa. Rombongan dialu-alukan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Antara pengisian program lawatan, menyusuri sungai menggunakan temuai dan menaiki menara Kejejantas Silara. Rombongan juga diberi taklimat mengenai projek bagi menaik taraf, mengendali dan memelihara kompleks penginapan di Taman Negara Ulu Temburong. Seterusnya, Puan Yang Terutama mengadakan lawatan ke Syarikat Baramundi Asia Brunei Sdn Bhd yang mengusahakan ternakan ikan selungsong. Syarikat berkenaan telah mula mengeksport ikan selungsong ke Republik Singapura pada bulan September tahun ini. Republik Singapura memuji usaha negara Brunei Darussalam dalam mencapai kelestarian alam sekitar melalui pelbagai cara termasuk menjadikan industri-industri lebih cekap tenaga dan mengurangkan pembaziran.
Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura yang sedang dalam lawatan kerja selama 3 hari ke negara Brunei Darussalam mengongsikan pengalamannya semasa lawatan serta usaha berterusan bagi mengukuhkan kerjasama dua hala di antara kedua-dua buah negara. Turut digariskan beberapa bidang utama yang dikunjungi serta prospek kerjasama berterusan dalam menangani perubahan iklim. Water management, in the waste management, in climate change. These are issues that I think of priority to both countries, and we're happy to have that sort of deeper engagement on these issues. Another area of priority is actually food security, which happens also to be Brunei's priority. Yeah, so I spent some time at the Energy Hub, going through the exhibition, so I understand that there's a plan for Brunei to move towards decarbonization. So I think there are many elements there that are worthy of us to learn. 84 pelajar dari program Galakan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Alaf diraikan dalam majlis penyampaian anugerah BIBD Alaf Star atas pencapaian cemerlang dalam tahun akademik 2021. Majlis berlangsung kemarin di bangunan Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei di Ibu Negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhuth Jabatan Mufti Kerajaan selaku pengerusi Badan Penasihat Syariah BIBD. BIBD Alaf mengekalkan kadar lulus 100% dengan semua pelajar menduduki peperiksaan BCGCE peringkat A mencapai 3 dan 4A level. Sementara itu, para pelajar juga terus mengekalkan kecemerlangan dalam peperiksaan GCE peringkat O dan peperiksaan sijil peperiksaan Ugama Brunei SPUB. Para pelajar juga mengekalkan kadar lulus 100% dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR dengan 8 pelajar mencapai 5A. Terdahulu, 20 pelajar BIBD Alaf menyertai konvensyen tahunan BIBD Alaf yang bertema Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajar dan ahli akademik Universiti Teknologi Brunei UTB bersama cendekiawan dan pelajar dari 209 universiti di Republik Turkiye akan mempunyai akses kepada banyak peluang bagi pembangunan dan pendedahan susulan termeterainya memorandum persefahaman MOU antara UTB dan Institut Yunus Emri. Majlis penandatanganan memorandum yang merupakan sebahagian daripada kerjasama untuk menawarkan kursus bahasa Turkiye yang dijangka bermula tahun 2023 diadakan pagi tadi. MOU bagi kerjasama dalam pendidikan tinggi ditandatangani oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini bagi pihak Institut Yunus Emri. Penandatanganan bertujuan untuk menubuhkan satu rangka kerja perkongsian bagi kerjasama jangka panjang antara kedua-dua institusi pendidikan. Kelas-kelas yang diadakan di Kedutaan Republik Turkiye dan Universiti Sultan Sharif Ali Unisa akan menjadi tempat kursus bahasa Turkiye baharu bagi orang ramai. Institut Yunus Emri juga berhasrat untuk menjalin kerjasama mengenai kursus bahasa bersama Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Vanishing Children Triangle, filem dongeng tempatan mengetengahkan barisan pelakon dari golongan orang kurang pendengaran OKP dan kanak-kanak istimewa. Tayangan perdana filem berdurasi 1 jam 7 minit itu mula ditayangkan semalam di The Empire Cinema di Jerudong. Menyaksikan tayangan perdana filem tersebut, Pangeran Haji Rosli bin Pangeran Haji Halus, pemangku timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Filem arahan dan terbitan anak tempatan Abdul Zainidi ini disokong oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sempena Brunei December Festival.
Filem tempatan ini akan ditayangkan sehingga Ahad 18 Disember dengan harga tiket RM15. Hasil jualan tiket sebahagiannya akan didermakan kepada Persatuan Orang Kurang Pendengaran. Tidak berubah langsung wajahmu. Oh. 370 helai sejadah diwakafkan kepada 8 buah masjid, 2 balai ibadat dan sebuah surau di daerah Temburong. Majlis penyerahan wakaf sempena hari ulang tahun ke-30 McDonald Brunei itu berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, Temburong. Penyerahannya disampaikan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Temburong, kepada Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Awang Muhammad Al-Fatah bin Haji Seruji, pengurus am syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad McDonald's Brunei, dalam ucapannya menjelaskan majlis antaranya bertujuan untuk mendekatkan lagi komuniti-komuniti di daerah Temburong. Program ini merupakan salah satu inisiatif perhubungan korporat McDonald's Brunei di bawah platform Indahnya Bersedekah. Inisiatif sempurna ini selaras dengan ajaran Islam yang sangat mementingkan umat untuk sentiasa berbaik-baik sesama sendiri serta dapat mengamalkan gaya hidup yang saling tolong-menolong. Para mahasiswa kejururawatan tahun akhir kohort 11 Institut Sains Kesihatan Pengeran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam UBD berkolaborasi dengan Brunei Methanol Company Sendirian Berhad mengadakan pertandingan video berdurasi pendek yang bertemakan Living in the New Normal Post-COVID-19 Looking After Your Mental Health. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah di bangunan Pusat Seni Pro Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Kaneshige Kubushiro, Ketua Pegawai Eksekutif Brunei Methanol Company Sendirian Berhad. Pertandingan tersebut merupakan sebahagian projek komuniti yang menumpukan kesihatan mental, antaranya meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya kesihatan mental pasca COVID-19 serta menekankan kepentingan untuk berehat. Juga hadir Profesor Madya Dr. Abby Tan Chi Hong, penolong Naib Chancellor bagi penyelidikan UBD. Status harian normal baharu COVID-19. 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 404 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.3%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan meneruskan lagi kempen derma darah sepanjang minggu ini. Pagi tadi, kempen derma darah diadakan di Dewan Riadah Pusat Belia, Bandar Seri Begawan, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sempena Festival Hari Belia Kebangsaan 2022. Sebanyak 15 pain darah berjaya dikumpulkan pada hari pertama kempen diadakan. Sementara itu, kempen akan diteruskan lagi Sabtu ini di Dewan Riadah Pusat berkenaan dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kempen antara lain bertujuan untuk memberikan kesedaran mengenai manfaat menderma darah. Untuk memastikan setiap individu yang belum pernah menderma itu cuba-cuba datang ke sini. Mungkin selepas mencuba sekali ini, next year akan jadi kebiasaan 2 bulan sekali. Atau objektif yang kami cuba terapkan kepada individu-individu lah. And then penyertaan adalah terbuka dan jemputan kepada mana-mana kementerian dan jabatan di bawah kementerian masing-masing. Orang ramai masih berpeluang untuk berkunjung ke galeri pameran di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan melihat sendiri rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipamerkan sehingga Ahad ini 18 Disember 2022.
Galeri pameran tersebut dibahagikan kepada 9 galeri, antaranya Galeri Kebestarian Raja, Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Galeri Kausar Sahabat Kesan Peninggalan daripada para sahabat dan Galeri Tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali hari Jumaat. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter-kaunter tiket dalam bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan ikuti Facebook atau Instagram Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah seperti yang tertera. Empat pekerja warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Nanung Rusmana, 33 tahun, memegang pasport bilangan C97556667. Sumiati, 42 tahun, memegang pasport bilangan C987850. Umayyah Trisnanik, 48 tahun, memegang pasport bilangan C82335153. Sebarang maklumat hubungi ke Balai Polis Kuala Belait melalui talian 333-4324, talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Sementara itu, Ika Widyasari, 31 tahun, memegang pasport bilangan C84911283. Maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Brakas melalui talian 2330412, talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Dua atlet yang menyertai kejohanan Bina Badan dan Sukan Kecergasan Dunia kali ke-13 dan kejohanan Bina Badan Terbuka Phuket, Thailand kembali ke tanah air selepas menyertai kejohanan tersebut yang berlangsung di Thailand. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Muhammad Rahimi bin Haji Abdul Manaf, Presiden Persatuan Bina Badan dan Kecergasan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Awang Zorizal bin Haji Johari memperolehi tempat kedua dalam kategori Master Men's Bodybuilding, Kejohanan Bina Badan dan Sukan Kecergasan Dunia kali ke-13. Manakala Awang Muhammad Fairul bin Haji Rashid menjuarai kategori Master Men's Physique dalam Kejohanan Bina Badan Terbuka Phuket, Thailand. Dalam temubual bersama RTB, kedua-dua atlet mengongsikan mengenai penyertaan pada kejohanan tersebut. Jadinya orang yang bersaingan ni negara-negara yang hebat-hebat. Jadinya anda sangkalah dalam 50 buah lebih negara yang ikut bertanding, syukur Brunei memperolehi top 5. Cabaran setiap kategori kami yang kami ikut ada dari atlet dari Indonesia, Macau, Taiwan, UK pun ada juga, dari Rusia. Orang ini saiz fizikal dorang beza sama orang kita ini. Tapi alhamdulillah dengan usaha sama doa rezeki, insyaallah dore kemenangan lah.